Salam sejahtera my boys and my student. Hari ini kita sambung untuk part 3, masih dalam unit yang pertama, norma masyarakat global, membentuk keharmonian sejagat. Kali ini cikgu nak fokuskan kepada peperiksaan. Apa yang penting dalam bab ni ialah kita kena faham budaya masyarakat secara global. Budaya masyarakat global yang diterima pakai baik oleh seluruh dunia. So, antara benda yang penting dalam unit 1, of course, the first thing is cadangan nilai ni yang kena ingatlah, iaitu nilai hormat, nilai hemah tinggi, rasional, kesederhanaan dan kebebasan. So, yang pertama, apa dia? What is norma masyarakat global? Apakah itu budaya masyarakat yang diterima secara global? Apakah dia dan contoh-contohnya? Ini mesti difahami dan sebaiknya diingat dengan baik dua benda ni, iaitu apakah dia norma masyarakat ataupun kita boleh katakan budaya masyarakat yang diiktiraf secara global dan diterima pakai oleh seluruh dunia. Okey. Yang kedua, yang paling penting, kenapa pentingnya amalan norma masyarakat global ni? Kenapa penting? Meningkatkan ekonomi, membentuk tingkah laku masyarakat berkemanusiaan, dari segi teknologi, meningkatkan penguasaan teknologi, dari segi alam sekitar, memartabatkan kelestarian alam sekitar. So, ini benda yang perlu dihafal, boleh ditanya dalam peperiksaan nanti. Selepas kita tahu kepentingan, mengapa penting, of course, lawan dia mesti kesan pengabaian. Implikasi, kesan-kesan, benda yang menyebabkan kita abaikan norma masyarakat ni. So, apa yang terjadi? So, inilah yang terjadi. So, kita abaikan benda-benda di sini. Kita tak mau tengok benda-benda di sini. Apa yang terjadi? Inilah kesan dia. Diskriminasi masyarakat global, ada gap antara Malaysia dengan negara luar. Jenayah meningkat, keselamatan tergugat, ekonomi tak boleh berkembang. So, ini dia punya kesan. So, dah 3 benda penting. What is norma masyarakat global? Contoh dia, kepentingan dia dan kesan pengabaian. Okay, di samping itu, kita kena go through beberapa isu-isu yang sering dan boleh ditanya dalam peperiksaan. Contohnya ialah bantuan kemanusiaan. Ini Malaysia sangat aktif memberi bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang memerlukan. Dan Malaysia juga pernah menerima bantuan kemanusiaan, terutamanya dalam, kalau masih teringat, kes kapal terbang MH370 hilang. Kita dapat banyak bantuan daripada negara-negara luar. Kepakaran perubatan dan kesihatan, of course, ini yang macam kita bincangkan dalam video sebelum ni, COVID-19 telah membuktikan benda ni, kelestarian alam sekitar. So, ini juga penting dalam bab ini. Apakah benda-benda yang budaya masyarakat global yang diterima pakai oleh seluruh dunia dan dia menjadi juga budaya di negara kita. Okey. Ini boleh kita buat dalam kelas secara bersemuka. Okey. Kita kena go through sikit tentang dilema moral. Jiran anda yang berasal dari luar negara mengundang anda sekeluarga menghadiri majlis makan malam yang diadakan di rumahnya. Ibu anda tidak membenarkan anda menghadirinya kerana berasa kurang selesa dengan perbezaan budaya. Anda pula telah bersetuju untuk menghadiri majlis tersebut. Bagaimanakah anda menggunakan domain dimensi moral dalam menyelesaikan dilema ini? Justifikasikan jawapan anda. So, ini boleh jadi bentuk soalan peperiksaan juga ni. So, jiran invite kita pergi rumah dia.
Tapi at the same time mak tak bagi. So benda ni berlaku dalam kita punya budaya masyarakat. So apa yang patut kita buat dalam keadaan ni? Antara tindakan yang bagi saya antara tindakan yang paling sesuai ialah bertanya kepada mak kenapa tak bagi. Fahami dulu apakah persepsi mak berkaitan dengan budaya daripada orang yang jiran yang jemput kita tu. Kemudian jika ada benda-benda yang sensitif, benda-benda yang melibatkan kepercayaan, melibatkan agama, kita cuba juga terangkan pula kepada jiran kita secara berhemah. So, dengan menggunakan bahasa yang baik, kita tidak mahu menyinggung perasaan dia. Terangkan pada jiran. Jika jiran boleh berkompromi ataupun jiran sangat memahami, so tak ada masalah, kita boleh makan malam di rumahnya. So ini bagi saya bukan satu benda yang sukar dah pada masa sekarang ni. So semua orang boleh faham budaya orang lain. Okay, tapi benda ni boleh ditanya dalam peperiksaan. Soalan-soalan macam ni lah, dibuat dilema-dilema moral. Terusnya sambutan tahun baru. The whole world sambut tahun baru, betul tak? So macam mana dunia luar sambut baru, macam mana Malaysia sambut baru, sambut New Year, sama ke tak? So benda ni boleh ditanya dalam peperiksaan. So bagus ke tak sambut New Year ni? Boleh tanya juga dalam peperiksaan. Macam itulah soalan-soalan yang bakal ditanya. So antara kempen the whole world buat, kita pun buat, ialah Earth Hour. Pada tarikh yang tertentu, satu dunia akan bergelap. Tutup semua lampu, tutup semua peralatan-peralatan elektrik, dan kita seminimum mungkin menggunakan elektrik pada masa tersebut sebagai sokongan kepada Earth Hour. Kita nak, sebab apa? Kita nak preserve the earth. So dia boleh tanya ni, Earth Hour ni berkaitan dengan budaya masyarakat the whole world, satu dunia buat benda ni. Bagus ke tak bagus? Kenapa bagus? Kalau bagus, kenapa? Kita kena huraikan, beri hujah-hujah yang terbaik. Ada juga di sini, the whole world pun keep improving, gunakan bahan kita semua dalam kehidupan seharian. Yang terbaru, kereta keluaran Volvo, Polestar 2, banyak menggunakan recycle material, terutama di panel pintu, di fabric pada cushion, dashboard, semua menggunakan recycle materials. So benda ni mungkin akan diterima pakai pada jenama-jenama lain, dan itu adalah satu benda yang bagus. Kita gunakan recycle item, recycle material. Dan penghasilan produk berasaskan sumber haiwan semakin berkurangan. Banyak kempen-kempen tidak membunuh haiwan liar hanya semata-mata kerana untuk mendapatkan kulit haiwan tersebut. So benda ni sangat diterima pakai oleh seluruh masyarakat dunia. So soalan macam ni pun boleh ditanya dalam exam. Bagus ke tak bagus tak menggunakan kulit, guna barang kita semula, atau kita pakai artificial leather, bagus ke tak bagus? Ataupun dia boleh keluarkan satu gambar penemuan baru, ataupun satu artificial leather, false leather, ataupun benda yang menghampiri seperti kulit dari segi dia punya material, dari segi dia punya penggunaan, dari segi ketahanan, tapi tidak pernah tidak melibatkan pembunuhan binatang. So bagus ke tak bagus?
Okey. Seterusnya OKU, orang kurang upaya. Okey, OKU, orang kurang upaya. Dalam buku teks pakai orang kurang upaya. Okey, the whole world sangat memberi penghormatan kepada golongan OKU. Mungkin dia boleh dalam exam boleh sambung ataupun combine dengan sukan Olimpik Paralimpik. So orang-orang yang OKU pun ada peluang untuk membuktikan mereka juga antara orang-orang yang hebat di dunia ini. Okey, baik, itulah sahaja untuk kali ini video. So cikgu akan sambung lagi dalam video seterusnya. Sekian, terima kasih.